Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan 9 yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Alexandri S61721, Nur Shaliha S63002, Wan Nur Syairani S63013 dan Nurul Wahidah S63193. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Kesedaran Masyarakat Terhadap Isu Pencemaran Sungai di Sungai Pinan, Pulau Pinan, iaitu di bawah tema Matlamat Pembangunan Lestari. Sungai merupakan salah satu anugerah yang dikurniakan Ilahi kepada manusia dan juga merupakan salah satu elemen alam sekitar yang sangat bermanfaat untuk kegunaan manusia. Sungai dapat didefinisikan sebagai satu aliran air yang besar dan memanjang yang mana mengalir secara berterusan dari hulu iaitu sumber ke hilir iaitu muara. Umumnya, aliran sungai terbahagi kepada 3 bahagian iaitu hulu, tengah dan hilir yang mana setiap bahagian mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Namun begitu, tak kesemua sungai mempunyai maksud yang sama. Sebagai contoh, menurut Hamzah, sungai membawa maksud bahagian permukaan bumi yang lebih rendah dari tanah dan menjadi kawasan aliran air tawar mengalir menuju ke laut, sungai dan danau di sekitarnya. Selain itu, menurut pandangan Wardani pula, beliau menyatakan bahawa sungai dapat didefinisikan sebagai air yang mana berada di permukaan daratan. Seterusnya, mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Sebagaimana yang kita ketahui, sungai mendatangkan pelbagai manfaat kepada manusia dan juga kehidupan seharian sama ada dari segi sosial, ekonomi maupun politik dalam negara. Namun begitu, sejak akhir-akhir ini, isu mengenai pencemaran yang melibatkan sungai semakin berleluasa dan kerap kali berlaku seolah-olah isu ini tiada noktahnya. Walhal telah banyak kempen atau program dijalankan oleh pihak kerajaan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan sungai. Lebih membimbangkan, isu ini semakin lama dilihat semakin dilupakan oleh masyarakat kerana telah lali dengan isu ini. Pencemaran sungai membawa maksud perubahan langsung atau tidak langsung yang berlaku yang melibatkan sifat-sifat fizikal, kimia, haba, radioaktif atau biologi air yang boleh mendatangkan bahaya terhadap kesihatan pengguna dan juga kehidupan laut dan tumbuhan di kawasan berkenaan. Pencemaran sungai yang berlaku sudah semestinya akan meninggalkan kesan yang buruk terhadap kehidupan bumi seperti menjejaskan kesihatan, meningkatkan kos logi rawatan air, kepupusan hidupan akuatik dan sebagainya. Tanpa kita sedari, sebenarnya kitalah yang menyumbang dan menjadi penyebab utama berlakunya pencemaran sungai. Bukti yang dapat dilihat apabila setelah diteliti, sungai sering dicemari dengan aktiviti manusia yang melampaui batas kelestarian seperti pembuangan sisa industri ke dalam sungai. Sebagai contoh, Jabatan Alam Sekitar Selangor menyatakan bahawa daripada 2,000 permis industri yang terletak di lembangan Sungai Buloh, dianggarkan 20% melepaskan sisa industri ke dalam sungai tersebut. Pendek kata, semua pihak seharusnya melibatkan diri dalam menjaga dan memelihara sungai daripada terus tercemar agar dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Justeru, dalam tugasan ini, kami akan mengumpas punca dan kesan berlakunya pencemaran Sungai Pinan yang terletak di Pulau Pinan. Terdapat beberapa punca pencemaran Sungai Pinan. Pertama ialah pembuangan sampah sarap. Sampah sarap yang dibuang ialah plastik, botol, kaca, kertas dan sebagainya. Pembuangan sampah sarap di Sungai Pinan berlaku disebabkan oleh sikap komuniti yang tidak bertanggungjawab. Sikap tersebut berpunca daripada kurangnya didikan ibu bapa. Kaedah membuang sampah yang betul perlu diajar oleh ibu bapa sejak kecil. Impaknya, sungai akan dipenuhi sampah sarap dan sisa-sisa buangan yang tak ampun kepada permukaan sungai. Punca yang kedua ialah pembuangan sisa industri. Industri dan tapak perindustrian di seluruh dunia merupakan penyumbang utama kepada pencemaran air. Terdapat banyak tapak
perindustrian menghasilkan sisa dalam bentuk bahan kimia toksik dan bahan pencemar. Apabila sisa industri tidak dirawat dengan betul, ia boleh mencemarkan sistem air tawar dengan mudah. Bahan kimia toksik dalam sisa yang dihasilkan oleh industri ini bukan sahaja berpotensi menjadikan air tidak selamat untuk kegunaan manusia, tetapi ia boleh menyebabkan suhu dalam sistem air tawar tersebut berubah, maka menjadikannya lebih berisiko bagi organisma dalam air. Bagi punca yang terakhir ialah pembangunan bandar yang pesat. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sebilangan besar orang telah berkumpul di satu kawasan yang padat. Maka gangguan fizikal tanah akan menyusul. Pembinaan jalan, rumah dan industri baru akan menjejaskan kebersihan air melalui penggunaan deterjen dan pelepasan exhaust. Air bawah tanah dan air permukaan boleh tercemar daripada banyak sumber seperti tempat pembuangan sampah dan sisa toksik. Terdapat beberapa kesan akibat pencemaran Sungai Pinang. Kesan yang pertama ialah menjejaskan hidupan akuatik. Hidupan akuatik terjejas akibat tumpahan minyak daripada industri perkilangan. Contohnya, hidupan marin seperti ikan, udang dan hidupan lain akan terjejas. Rantaian makanan dan ekologi akan semakin berkurangan dan menyebabkan kematian habitat akuatik. Selain itu, kesihatan manusia terjejas. Apabila Sungai Pinang tercemar, pelbagai penyakit akan menimpa penduduk seperti diare, demam berdarah, tifus, kolera, hepatitis A dan infeksi mata iaitu traukoma. Diare merupakan salah satu penyakit yang paling umum disebabkan oleh parasit yang tinggal di dalam air tercemar. Penderitanya akan mengalami dehidrasi dan berisiko untuk membawa kematian. Kesan yang terakhir ialah bencana alam. Bencana alam yang terjadi akibat pencemaran sungai ialah banjir kilat. Banjir kilat merupakan satu fenomena banjir yang berlaku dalam tempoh yang singkat. Impak daripada curahan hujan yang lebat dalam jangka masa yang singkat, terutamanya di kawasan yang tertutup. Dalam konteks ini, banjir kilat berlaku disebabkan sungai yang cetek berpunca daripada bahan mendap atau pembuangan sampah sarap. Banjir kilat akan merosakkan harta benda awam dan menjejaskan aktiviti harian serta menjejaskan sistem lalu lintas. Akhir sekali, bahagian kesimpulan. Secara kesimpulannya, pencemaran yang berlaku di Sungai Pinang ini amat serius dan harus dijadikan pengajaran kepada semua masyarakat supaya prihatin akan keburukan yang berlaku apabila pencemaran air ini berlaku. Hal ini dikatakan demikian kerana pencemaran air sungai ini mampu menjejaskan bekalan air bersih kita dan juga hidupan air akan pupus. Melalui pencemaran air ini juga, terdapat juga serangga perosak yang akan membiak dengan banyaknya di kawasan tersebut. Ini kerana serangga-serangga perosak ini lebih menggemari kawasan yang kotor untuk dijadikan sebagai habitat mereka. Tambahan pula, Sungai Pinang kini telah dikategorikan sebagai sungai terkotor di Malaysia. Namun begitu, masalah ini juga boleh ditangani dengan kadar segera apabila semua pihak bekerjasama. Hal ini dikatakan demikian kerana pembuangan sampah merata-rata terutama ke dalam sungai merupakan salah satu punca berlakunya pencemaran ini. Langkah ini dapat dibendung sekiranya wujudnya kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke dalam sungai. Namun begitu, sekiranya tiada kesedaran, maka langkah ini juga tidak efektif dalam menangani masalah pencemaran sungai. Akhir sekali, rakyat dan masyarakat setempat haruslah berganding bahu dalam menjaga dan memelihara sungai kita supaya tidak tercemar. Melalui usaha ini, kita dapat mengelakkan daripada penyakit berbahaya terhasil daripada bauan air. Oleh itu, semua pihak haruslah menjalankan tugas masing-masing dan tanggungjawab bagi memastikan keadaan sungai sentiasa bersih dan tidak tercemar. Sekian, terima kasih.